Ada anak dia tak tahu mim mati ni macam mana. Macam mana mim mati ni? Ustaz, saya tengok dalam Quran ni ada mim mati ni, dia ada letak tanda mati. Ada mim ni, dia kosong, tak ada letak apa-apa. Dia mati ke dia tak mati tu Ustaz? Ke dia hidup ataupun dia tak kena langgar lagi? Dia tak accident lagi ke Ustaz? Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali anak-anak semua pada siri PDPC secara online yang akan kita teruskan walaupun anak-anak belum boleh untuk hadir ke sekolah buat masa ini, yang mana pihak kerajaan ataupun Perdana Menteri telah mengumumkan lanjutan perintah kawalan pergerakan pemulihan yang akan dilanjutkan sehingga 31 Ogos. Tapi apapun anak-anak semua, kita tetap akan terus untuk belajar melalui secara online. Jadi untuk hari ini insya-Allah Ustaz akan berkongsi berkenaan dengan hukum mim mati ikhfa syafawi. Ustaz sebut hukum mim mati ikhfa syafawi. Baik, mungkin ada anak-anak yang telah tahu hukum mim mati terbahagi kepada berapa, dan juga sudah ada yang dah tahu bagaimana kaedah bacaan ikhfa syafawi dan bagaimana untuk kenal hukum ikhfa syafawi dan sebagainya. Dan mungkin ada anak yang masih dalam keadaan sama-sama. Ada yang dia faham sedikit, mungkin ada lain selebihnya dia tak faham. Mungkin dia tahu kaedah untuk menentukan ikhfa syafawi, tetapi dia tidak tahu kaedah bacaan ikhfa syafawi. Dan mungkin ada anak-anak pula yang mana dia tak tahu langsung. Jadi ada 3 peringkat anak-anak murid ni yang di sekolah ni, ada di kalangan mereka yang memang jenis mahir, cepat memahami dan mudah untuk menguasai segala ilmu yang diajarkan oleh guru. Dan ada kategori anak-anak ni yang kedua, iaitu mereka yang kategori sederhana. Dan ada anak-anak yang kategori lemah, yang mungkin perlu untuk bantuan dan guru perlu menggunakan kaedah yang terbaik untuk memberi murid yang lemah menguasai PDPC ini dengan kaedah yang paling mudah untuk difahami, insya-Allah. Baik anak-anak, kita akan teruskan pada siri kali ini. Dan sebelum itu Ustaz mengucapkan walaupun Hari Raya dah kita sambut dah berlalu, tetapi kita masih dalam bulan Syawal, Ustaz mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dan anak-anak terus stay safe di rumah. Jangan ke mana-mana kalau tidak ada apa urusan penting. Duduk di rumah dan kita akan terus belajar, dan guru lain akan juga berkongsi ilmu manfaat untuk anak-anak di rumah, insya-Allah. Baik, kita terus kepada hukum mim mati ikhfa syafawi. Anak-anak tolong lupakan dahulu ikhfa syafawi buat sebentar. Okey, tolong lupakan sebentar ikhfa syafawi. Ustaz nak kita ulang balik sedikit. Apa dia? Anak-anak perlu faham apa dia hukum mim mati. Ada anak dia tak tahu mim mati ni macam mana. Macam mana mim mati ni? Ustaz, saya tengok dalam Quran ni ada mim mati ni, dia ada letak tanda mati. Ada mim ni, dia kosong, tak ada letak apa-apa. Dia mati ke dia tak mati tu Ustaz? Ke dia hidup ataupun dia tak kena langgar lagi? Dia tak accident lagi ke Ustaz? Contoh mungkin anak-anak yang tertanya sebegitu. Baik, jadi anak-anak fokus. Ustaz sebut dengan mudah. Bila disebut hukum mim mati, anak-anak kena fokus kepada huruf mim yang mati. Okey, bagaimana matinya mim ni Ustaz akan sebutkan sebentar lagi. Cuma Ustaz nak anak-anak faham hukum mim mati. Anak kena fokus, iaitu hukum ini hanya membahaskan, hanya membincangkan berkaitan dengan huruf mim yang mati. Baik, sekali lagi Ustaz sebut, kita hanya membincangkan, iaitu ataupun kita hanya fokus kepada huruf mim yang mati. Okey, anak-anak boleh faham? Boleh ingat? Okey. Yang kedua, bila sebut huruf mim mati dalam Al-Quran, ada
dua jenis mim mati. Tapi kedua-duanya mati. Tak ada kata mim satu ni hidup, mim ni satu mati. Tak. Maknanya bila ustaz kata ada dua jenis mim mati di dalam Al-Quran. Pertama, mim itu kalau anak-anak tengok dalam Quran, dia mim dan ada diletak tanda mati. Bagaimana rupa tanda mati itu? Iaitu huruf ha, tetapi hanya kepalanya sahaja yang tinggal. Badan ha itu tak ada. Itu dipanggil tanda mati. Okey. Jadi jenis mim mati yang pertama iaitu mim dia ada diletak. Anak-anak tengok, ustaz bagi contoh dalam video ni jenis mim mati tu. Okey, anak-anak boleh tengok di situ. Okey, kemudian yang kedua, mim yang tidak diletak apa-apa tanda, tapi dia kosong. Ada huruf mim ada, tanda baris atas pun tak ada, baris depan pun tak ada, apa jenis tanda pun tak ada. Itu juga adalah merupakan mim mati, walaupun ianya tak ada apa-apa tanda. Kalau dia berbaris, maknanya tak mati lah tu. Tetapi kalau mim itu kosong, macam mana tengok pada video tu, tengok ustaz dah tunjuk, iaitu mim itu hanya kosong, tidak ada bertanda apa-apa. Jadi anak-anak, kalau anak-anak nak lebih supaya penguasaan tentang mim mati ni lebih kukuh, cuba anak-anak buka Al-Quran. Anak-anak buka Al-Quran, tengok ada tak mim yang ustaz sebut tadi. Pertama, diletak tanda mati. Macam mana rupa tanda mati tu? Iaitu kepala ha, badan dia tak ada. Okey, bukan ha, kepala ha, yang diletaknya di atas mim itu, maka itu juga merupakan mim mati. Adapun yang kedua, iaitu huruf mim tidak diletak apa-apa tanda, kosong sahaja. Jadi anak-anak perlu faham, itulah dia hukum mim mati, dan itulah jenis mim mati yang ada dalam Quran. Cuma kita nak menentukan sama ada dia ni mim mati ini adalah hukum ikhfa syafawi atau bukan. Tunggu, anak-anak kena sabar. Cuma ustaz nak beri penjelasan supaya anak-anak tak keliru, supaya anak-anak lebih mudah untuk menguasai. Kalau yang bertanda mim yang ada tulis tanda mati, okey, apa hukum yang ada padanya? Kalau mim mati juga, tetap mati juga, tapi tak ada tanda mati letak, tapi mim tu mati, apakah hukum yang ada pada mim tersebut? Jadi anak dah pecahkan dalam minda akal kita ni. Oh, mim mati ada dua jenis. Okey, mim yang bertanda mati, mim mati yang ada letak tanda mati, mim mati yang tak ada letak tanda mati. Okey, nak simpan dah. Baik. Seterusnya, hukum mim mati ini ada 3. Semula, okey, cuba tengok dalam video ustaz sertakan jenis-jenis hukum mim mati ini tadi. Hukum mim mati ni ada 3. Apa yang pertama? Iaitu hukum izhar syafawi. Izhar syafawi. Yang kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Dan yang ketiga iaitu idgham mithlain. Okey, anak-anak kita dah belajar pada kelas-kelas kita yang lepas, sebelum PKP, yang mana kita telah belajar pun mim mati yang hukum mim mati izhar syafawi. Pada hari ini kita akan belajar hukum mim mati ikhfa syafawi. Jadi hukum mim mati ada 3. Okey, apa dia? Ustaz ulang. Izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan juga idgham mithlain. Anak-anak boleh tengok, ustaz bagi nota pada video ini supaya anak sambil melihat video ni, anak-anak boleh catat, tulis dalam buku tulis Al-Quran yang anak-anak ada. Okey, tolong ambil buku tulis, tolong ambil pensel, anak-anak boleh tulis nota tu kembali. Baik. Jadi 3. Baik. Kemudian
Anak-anak sabar, kita belum bincang lagi ikhfa syafawi. Kita hanya nak bincang pasal ikhfa syafawi. Cuma ustaz nak bagi anak faham dulu mim mati ni tadi supaya anak-anak tak keliru. Baik. Daripada 3 hukum ni tadi, izhar syafawi, ikhfa syafawi dan juga idgham mithlain. Okey. Sedangkan mim tadi ada 2 jenis. Mim yang pertama mim mati bertanda mati, mim mati yang tak ada tanda mati. Jadi mana duduk kedua mim tu daripada 3 hukum ni tadi? Okey anak-anak, dengar ni jawapan ustaz. Untuk mim mati yang bertanda mati, yang ada tanda mati. Tengok nota tu ustaz bagi. Untuk hukum mim mati yang ada tanda mati hanya izhar syafawi. Ustaz ulang, hukum mim mati yang bertanda mati hanya izhar syafawi. Okey, untuk hukum mim mati yang tak ada letak tanda mati, dia tak letak tanda mati tapi dia mati, iaitu ikhfa syafawi dan juga idgham mithlain. Okey, anak dah tahu dalam minda ni dah pecah 2 dah. Hukum mim mati mudah. Kalau anak tak tahu nama sekalipun, okey, anak-anak mudah sahaja. Apa dia? Bila mana kalau mim mati ada diletak tanda mati, mim mati ada diletak tanda mati, maka bacaannya jelas. Tak perlu untuk kita memasukkan huruf selepasnya. Lihat nota contoh di situ ustaz beri mim mati yang ada tanda mati, satu tu je. Hukum mim mati ni ustaz sebut dia ada 3. Jadi daripada 3 hukum ni tadi kita dah belajar juga tadi, yang mana ada 2 jenis mim. Satu mim tanda mati, satu mim mati tak ada tanda mati. Untuk mim yang ada tanda mati, iaitu hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi anak-anak ada yang mungkin susah sebab ada guru-guru, okey, awak nak tahu hukum izhar syafawi, mim mati ni bertemu dengan huruf-huruf sekian. Okey, jadi anak nak ingat huruf tu susah. Jadi ustaz bagi kaedah yang paling mudah. Apa dia kaedah dia? Tengok hukum mim mati itu, kalau ada tanda mati atas mim itu, maka itulah izhar syafawi. Mudah tak anak? Contoh pada nota tu cuba tengok. Lakum fi, daripada surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi lakum fi, cuba tengok mim tu ada tanda mati tak? Itulah dia izhar syafawi. Anak tak perlu tengok pun huruf selepasnya, cuma tengok mim mati ada tanda mati sudah memadai untuk anak-anak tahu itulah bacaan bagi izhar syafawi. Dibaca dengan jelas saja, tak perlu pun masuk pada huruf selepasnya. Okey, cukup jelas. Okey, cuma Ustaz nak ulang kaji sikit. Kita dah belajar pada PDPC yang lepas izhar syafawi. Baik, untuk mim mati tanda mati dah selesai. Okey, mim mati yang tak ada tanda mati, mim mati tapi tak ada tanda mati, ada 2. Apa dia? Iaitu kalau anak-anak jumpa dalam Quran, mim mati ni tak ada tanda mati, boleh jadi dia adalah hukum ikhfa syafawi ataupun dia hukum idgham mithlain saghir. Semula mim mati tak diletak tanda mati, boleh jadi mim mati itu adalah hukumnya apa dia? Hukum ikhfa syafawi ataupun idgham mithlain saghir. Cuma yang ni mungkin anak-anak agak sukar sedikit untuk nak menentukannya. Ini mudah juga, cuma anak-anak kena lihat huruf selepasnya, huruf selepas mim mati tu. Kalau anak-anak tengok padanya itu, selepasnya itu ada huruf ba. Okey, mim mati tak ada tanda mati, lepasnya itu huruf ba. Tengok balik nota tu. Okey, maka
itu adalah hukum ikhfa syafawi. Kalau mim mati yang selepasnya yang tak ada tanda mati, mim mati yang tak ada tanda mati juga, selepasnya itu juga huruf mim yang berbaris. Huruf mim tapi berbaris, bukan mati, mungkin baris atas, baris bawah. Okey, itu adalah idgham mithlain saghir. Cuma idgham mithlain saghir ni kita tak bincang pada hari ni. Cuma Ustaz nak bagi tahu sikit secara mudah tentang hukum mim mati. Baik, hukum ikhfa syafawi. Jadi anak tak boleh faham dah. Sekarang ni senang tak anak-anak semua? Mudah sangat untuk kita kenal. Jadi untuk izhar syafawi tadi, selain mim itu ada letak tanda mati, dan selepasnya itu hurufnya adalah bukan daripada huruf ba ataupun mim. Kalau dia bertemu selepasnya itu, kalau anak-anak jumpalah, contoh anak-anak jumpa dalam Quran, mim tu dia letak mim mati tapi dia letak tanda mati, selepasnya itu huruf ba. Itu mungkin cetakan tu tersalah. Jadi kita boleh buat laporan kepada pihak tertentu yang mencetak Al-Quran bahawa ini adalah salah kaedah dari sudut penulisan Rasmun Uthmani. Okey, jadi mudah nak faham. Baik, jadi sekarang masuklah kita kepada hukum mim mati ikhfa syafawi. Jadi anak-anak dah simpan dalam minda ni, dah tahu ni, bila sebut hukum mim mati ikhfa syafawi, mim itu mati tetapi tidak ada tanda mati di atasnya. Jadi bila mana anak-anak tadi Ustaz sebut, bila kata ikhfa syafawi, dah tahu dah mim mati di atasnya itu, di atas mim mati itu tidak ada tanda mati, kosong sahaja. Dan selepas mim mati tersebut dia akan bertemu dengan huruf ba sahaja. Itu dipanggil ikhfa syafawi. Ingat, ikhfa syafawi, mim mati tidak ada letak tanda mati, dan selepas mim itu huruf ba yang berbaris. Dia tak boleh huruf lain. Kalau huruf lain, dia tak jadi ikhfa syafawi, dia boleh jadi izhar syafawi ataupun idgham mithlain. Okey, baik. Sekarang masuk contoh bacaan. Contoh bacaan ikhfa syafawi kita ambil juga daripada surah Al-Ahzab. Salaqukum bi alsinatin. Semula Ustaz sebut salaqukum bi alsinatin. Anak-anak tengok pada nota Ustaz bagi tu, anak-anak sekali Ustaz akan tunjuk bibir Ustaz ataupun kaedah bacaan bagaimana cara menyebut, cara membaca hukum mim mati ikhfa syafawi. Tengok pada contoh tadi, mim tak ada tanda mati, selepasnya huruf ba yang berbaris. Ba itu berbaris bawah, maka itu hukum ikhfa syafawi. Baik, kita sudah berada di penghujung penjelasan pembelajaran ni. Baik, nota terakhir sebelum anak-anak nak tahu tadi, dah tahu dah contoh tadi, contoh ikhfa syafawi dah tahu. Sekarang kita fokus kaedah bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ni sama juga bacaannya dengan hukum iqlab, hukum nun mati dan tanwin. Anak-anak kena refresh balik dan recall balik, kena ingat balik pelajaran yang lepas, hukum nun mati dan tanwin. Ustaz tak ulang dah sini, cuma Ustaz nak sebut hukum iqlab dan ikhfa syafawi sama, cuma bezanya apa dia. Kalau nun mati dan tanwin, nun mati jumpa dengan ba, ataupun tanwin jumpa dengan ba, dia bukan pakai huruf mim. Nun mati bertemu dengan huruf ba dan tanwin berjumpa dengan huruf ba. Tetapi hukum mim mati ikhfa syafawi, huruf mim mati bertemu dengan ba, cuma bacaannya itu sama. Baik, ada berapa kaedah bacaan ikhfa syafawi dan ikhfa syafawi ni? Iaitu ada dua kaedah bacaan. Yang pertama, cuba tengok, dengar betul-betul. Yang pertama, tengok nota tu Ustaz beri. Yang pertama,
bacaan ikhfa syafawi ini iaitu dengan apa dia, merapatkan bibir tanpa kita menekankan bibir, hanya meletakkannya sahaja. Kita letakkan sahaja. Cuba tengok. Okey, sekarang tengok mulut Ustaz. Kita hanya letak. Kita tak ini kita tekan. Ini hanya letak saja. Tak perlu ditekankan bibir, kedua bibir ni, hanya cukup letak sahaja. Jadi contoh, tengok Ustaz baca. Salaqukum bi alsinatin. Dibaca dengan dengung 2 harakat. Okey. Dibaca dengan dengung 2 kata harakat. Jadi disebut di situ apa dia, 2 bibir ini tadi diletakkan bertemu keduanya. Cuma kita tak tekan. Kalau mim mati, contoh mim mati bertemu dengan mim yang lainnya, kita tekan mimma, ataupun idgham wajibul ghunnah, mimma, kita tekan mim tu. Yang ini kaedah dia hanya letak sahaja, dipanggil furjah. Bukan furjah, dipanggil kita meletakkan asyafatain, dua bibir ni tadi, hanya dengan meletak tanpa menekan bibir tersebut. Okey. Jadi bila disebut itu tadi, mim ni tadi bertemu 2 ini tanpa menekan, jadi kita hanya baca salaqukum bi alsinatin. Tu kaedah dia. Kaedah yang kedua, iaitu kedua bibir kita ini tidak dirapatkan. Tadi dirapatkan dengan meletakkannya sahaja, tanpa menekankan 2 bibir. Yang ini pula tidak merapatkan, cuma membuka sedikit bibir ini, seolah-olah di celah di antara 2 bibir ini boleh masuk selai kertas. Contoh, tengok contoh saya baca, salaqukum bi alsinatin, salaqukum bi alsinatin, seolah boleh masuk kertas. Jadi 2 kaedah. Pertama tadi rapat bibir tapi hanya letak saja, tak perlu tekan. Okey, letak je salaqukum bi alsinatin. Ataupun kaedah yang kedua, iaitu dengan membuka sedikit bibir seolah-olah boleh masuk selai kertas. Contohnya salaqukum bi alsinatin. Jadi itulah dia hukum ikhfa syafawi. Berapa lama kita dengungkan bacaan ikhfa syafawi ini? 2 harakat, iaitu harakatain sahaja, tak boleh lebih daripada 2. Salaqukum, salaqukum, 2 harakat sahaja, begitu. Jadi anak-anak, sudah habis penjelasan Ustaz bukan ni. Jadi mudah untuk anak-anak faham ikhfa syafawi. Cuma Ustaz jelaskan tadi hukum mim mati pada awal tadi supaya kita tak keliru. Okey anak-anak, mudah tak kita belajar tajwid hari ni? InsyaAllah. Yang penting teruskan usaha dan jangan tinggal Quran. Sentiasa baca Quran, hari-hari kena baca Quran, insyaAllah. Baik, kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Ustaz akan bincang lagi tentang hukum tajwid ini untuk anak-anak dan pada semua yang menonton video ini. Dan juga sambil itu Ustaz memperbaiki bacaan Ustaz sendiri. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat keberkatan daripada Al-Quran Karim, insyaAllah. Jadi cukup sekali itu pertemuan kita pada hari ini. Ustaz akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.